Antara paparan menarik hari ini. Kemaman kubu Kuat UMNO bukan PAS. Tun Mahathir memang gunakan DAP untuk naik sebagai Perdana Menteri kali kedua. Tun tak suka KJ. PAS muktamadkan ibadah orang selain PAS adalah tidak betul. Sokongan beberapa pemimpin bersatu terhadap kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan kegagalan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin. Pengarah Komunikasi Pemuda Amanah Nasional Hazmi Hassan berkata, keadaan itu juga jelas memperlihatkan gabungan parti pembangkang semakin kucak-kacir ketika mereka berulang kali mendakwa akan kembali menjadi kerajaan. Katanya, rakyat jelas melihat Presiden Bersatu dan pengurusi Perikatan Nasional telah gagal mengawal ahli parlimennya sendiri, malah hanya mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka selepas keempat-empat ahli parlimen bertindak menyokong PMX. Rakyat akan sedar betapa Muhyiddin tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua pembangkang kerana kelemahan dan sentiasa gagal dalam memimpin. Sebelum ini, empat ahli parlimen bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Kumusang dan Zahari Kecik, Jelly. Kesemua mereka membuat keputusan itu dengan alasan demi kepentingan dan kebajikan pengundi di kawasan masing-masing. Sebagai timbal balik, mereka memperoleh peruntukan pembangunan daripada kerajaan persekutuan sebanyak RM4 juta di kawasan masing-masing. Dalam pada itu, Hazmi berkata Muhyiddin sebelum ini menunjukkan kegagalan sebagai Perdana Menteri ketika era pandemik COVID-19 apabila menjadikan darurat sebagai benteng untuk terus berkuasa. Tambahnya, kerajaan pimpinan Muhyiddin juga terpaksa dibubar selepas hilang majoriti di Parlimen yang pertama kali berlaku dalam sejarah di Malaysia. Katanya lebih memalukan pihak yang menarik diri adalah rakan komponennya sendiri, Barisan Nasional, yang kemudian menjadi kerajaan selepas itu dan memberi ihsan padanya menjadi penasihat ekonomi. Justru, Hazmi mencadangkan agar Muhyiddin bersara daripada politik demi masa depan Malaysia yang lebih baik. Katanya sesungguhnya itu adalah perkara yang terbaik untuk negara ketika ini. Jelas Muhyiddin ialah presiden yang gagal memimpin kerajaan sehingga terkenal dengan jolokan kerajaan gagal. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, parti itu berpeluang merampas kembali kerusi Parlimen Kemamat Terengganu pada pilihan raya kecil 2 Disember ini kerana kawasan itu merupakan kubu Kuat UMNO, bukannya parti PAS. Ahmad Zaid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, kekalahan parti itu pada pilihan raya umum ke-15 disebabkan fitnah terhadap UMNO dan BN selain penggunaan sumber kewangan yang luar biasa oleh pihak lawan. Katanya, kita merasakan Kemaman bukan kubu Kuat PAS, Kemaman ialah kubu Kuat UMNO. Namun disebabkan terjahan isu fitnah dan juga simbahan kebencian terhadap UMNO khususnya dan BN serta penggunaan sumber kewangan yang sangat luar biasa pada ketika itu, maka kita kekurangan undi di Kemaman. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor diumum sebagai calon langsung Barisan Nasional bagi PRK Kemaman. Ahmad Zaid berkata Raja Muhammad Afendi yang dibesarkan di Kemaman dilihat mampu meraih sokongan rakyat sekaligus merampas kembali kerusi berkenaan berdasarkan kepimpinannya dalam ketenteraan. Katanya beliau mempunyai latar belakang yang sangat kuat dalam kerjaya ketenteraan dan beliau telah melalui kerjaya profesional ini dengan begitu gigih. Ditanya mengenai penerimaan jentera UMNO dan BN terhadap pemilihan Raja Muhammad Afendi sebagai calon BN, Ahmad Zaid meluahkan keyakinan terhadap sokongan ahli parti dan pengundi di Kemaman. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian PRK Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini, manakala tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 18 dan 28 November. PRK Parlimen Kemaman perlu diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September yang membatalkan kemenangan calon PAS Cik Alias Hamid pada PRU 15. Pada PRU 15, calon BN Datuk Seri Ahmad Said tewas kepada Cik Alias dengan majoriti 27,179 undi sekaligus menyaksikan PAS mendominasi kesemua 14 kursi parlimen di negeri berkenaan. Kursi parlimen Kemaman sebelum ini diwakili BN menerusi Datuk Seri Ahmad Hassan Bricik selama 3 pekan sebelum bertukar tangan kepada Cik Alias pada PRU 14. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa bahawa dia dan DAP hanya saling menggunakan satu sama lain pada 2018 untuk menjatuhkan pentadbiran Najib Razak. Mahathir mengulas kritikan bahawa dia tidak konsisten dalam hubungannya terhadap parti-parti politik. Mahathir mengatakan bahawa untuk mencapai matlamat, dia percaya dengan pendekatan musuh kepada musuh adalah kawan anda.
Katanya kita nak guna DAP umpamanya nak dapat majoriti. Kalau saya tak guna DAP, kita tidak akan dapat majoriti dan Najib Razak akan terus menjadi Perdana Menteri. Kata bekas ahli Parlimen Langkawi itu, dia melihat Najib lebih utama untuk disingkirkan berbanding DAP. Menurutnya, DAP juga ketika itu berhasrat menggunakan dirinya untuk menjatuhkan Najib. Katanya, saya sedar DAP juga nak guna saya kerana DAP juga mempunyai matlamat yang sama, jadi kita guna itu. Mahathir menegaskan bahawa strategi adalah penting untuk mencapai matlamat. Katanya, sekarang ini kita ada masalah. Kita dapati bahawa tak ada pilihan lain melainkan bekerjasama dengan PAS. Terdahulu, Syarif Hamdan mempersoalkan pendapat bekas Perdana Menteri itu yang menyifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak konsisten dalam pendiriannya sejak dilantik sebagai Perdana Menteri. Syarif menegaskan bahawa Mahathir pernah menjadi pengkritik tegar DAP, begitu juga dengan PAS yang kini berkait rapat dengan mereka. Bekas Presiden UMNO itu keluar parti sebelum menubuhkan Bersatu pada 2016. Bersatu bekerjasama dengan Gabungan Pakatan Harapan terdiri daripada PKR, DAP dan Amanah untuk menyingkirkan BN. Mahathir kemudian meletakkan jawatan daripada Bersatu berikutan langkah Sheraton pada 2020 dan seterusnya menubuhkan Pejuang. Mahathir telah meninggalkan Pejuang selepas parti itu kalah dalam beberapa siri pilihan raya. Mahathir kini menjadi penasihat tidak rasmi 4 kerajaan negeri pimpinan PAS, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis. Bercakap mengenai Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas didapati bersalah melakukan rasuah dan pengubahan wang haram, Mahathir berpendapat bahawa bekas persaingan itu telah merosakkan UMNO. Katanya, Najib membawa UMNO daripada parti yang berjuang untuk bangsa, negara dan agama menjadi parti yang memperjuangkan wang tunai. Itu menjadi perjuangan UMNO. Itu bukan UMNO yang saya tahu. Saya tidak boleh duduk dalam UMNO seperti itu. Kedua, dia Najib mengajak orang Melayu selalu bergantung kepada kerajaan seperti meminta sedekah. Itu bukan nilai hidup pegangan orang Melayu. Orang Melayu patut malu apabila buat sesuatu yang tidak baik. Tapi Najib berkata, apa nak malu bos? Mahathir mengakui dia pada mulanya teruja dengan kemasukan Najib ke dalam parti itu kerana dia merupakan anak sulung kepada bekas Perdana Menteri Abdul Razak Hussein. Katanya, saya terhutang budi dengan Tun Razak. Tanpa Tun Razak, saya tidak akan berada di tempat yang saya dapat. Jadi saya nak sokong kuat anak Tun Razak nak balas budi. Lama-kelamaan saya dapati orang ini tidak seperti bapanya. Dia mengutamakan dirinya. Tidak lama selepas itu, saya mendapat tahu dia bermain dengan duit. Itu saya tidak boleh terima. Itu rasuah. Tuan Dr. Mahathir Mohamad berpendapat bahawa Anwar Ibrahim menjadi lebih buruk daripada orang yang dia mahu laksanakan reformasi selepas menjadi Perdana Menteri. Anwar yang memulakan gerakan reformasi pada penghujung 90-an pernah menuntut agar pemerintahan BN ditamatkan dalam kerajaan tetapi kini bekerjasama dengan gabungan itu dalam pentadbiran semasa. Katanya kalau kita lihat Anwar, apabila dia tak jadi Perdana Menteri, pendiriannya berbeza. Itu nak revise, itu nak reform. Apabila dia menjadi Perdana Menteri, dia menjadi lebih teruk daripada orang yang dia mahu reform. Mahathir berkata antara contoh adalah apabila pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi yang dilepas tanpa dibebaskan atas semua 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram pada September lalu. Ketika Khairi mencela untuk mengingatkan bahawa ia merupakan keputusan mahkamah, Mahathir berkata Anwar tetap perlu dipersalahkan kerana keputusan mahkamah itu berlaku ketika dia menjadi Perdana Menteri. Anwar berkata bahawa dia juga dipersalahkan atas isu-isu semasa negara yang timbul semasa menjadi Perdana Menteri. Namun, kata bekas ahli Parlimen Melangkawi itu, dia kekal dengan pendirian dan prinsip yang sama. Katanya, dia Anwar bercakap, dulu lain, sekarang lain. Saya konsisten, dulu masa jadi Perdana Menteri pendirian sama, tak jadi Perdana Menteri pendirian sama. Khairi mengatakan bahawa Mahathir merupakan orang yang mengetengahkan Anwar ketika awal kejayaan politik pengerusi PKR itu. Katanya pada masa itu nampak dia warak, baik, jadi saya bagi peluang pada dia. Apabila saya ambil dia masuk ke dalam UMNO, dia ketika itu dilihat sebagai orang yang kuat pegangan agama. Kita harap dia dapat suntik dia punya pengetahuan dalam UMNO supaya UMNO juga dilihat berpegang pada agama. Tetapi apabila dia masuk dalam bidang lain dan jadi Perdana Menteri, benda yang kita harap dia akan urus berlaku sebaliknya, tidak seperti dijanji. Kenapa Tuan tak suka saya? Itu soalan bersahaja ditanya Khairi Jamaluddin terhadap bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap. Mahathir yang kelihatan sedikit tergamam bagaimana pun menjawab soalan itu dengan tenang dengan mengatakan ia disebabkan Khairi pernah bersaing dengan anaknya Mukhris. Katanya pasal you bertanding dengan anak saya dan your mother-in-law kempen untuk you. Mahathir merujuk kepada Allahyarham Endor Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi yang anak mereka Nori berkahwin dengan Khairi. Jawapan Mahathir itu menyebabkan Khairi terkejut dan tertawa kecil. Mahathir tidak secara khusus merujuk kepada mana-mana pertandingan. Namun Khairi pada Mac 2009 menewaskan Mukhlis dan bekas Menteri Besar Selangor
Khair Toyo dalam pertarungan 3 penjuru untuk merebut jawatan Ketua Pemuda UMNO. Abdullah sebulan kemudian meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan tepatnya digantikan oleh Najib Razak sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu. Selepas itu, Najib tidak melantik Khairi sebagai anggota kabinet. Sebaliknya, menamakan Mukris sebagai timbalan Menteri Perdagangan dan Industri Antarabangsa. Apabila Khairi bertanya kenapa Mahathir mempercayai kata-kata orang lain, bekas Presiden Bersatu itu berkata, "Jangan bincang perkara ini lagi, itu apa yang saya percaya." Abdullah berkhidmat sebagai Perdana Menteri kelima dari 31 Oktober 2003 hingga 2 April 2009, manakala Khairi sebagai menantunya juga pernah berkhidmat sebagai pembantunya, termasuk mempertahankan pentadbiran kerajaan ketika itu daripada kritikan Mahathir. Dalam konflik berkenaan, Khairi dikelar oleh penyokong Mahathir sebagai budak tingkat 4. Mengimbas kembali tahun-tahun di mana Abdullah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, Khairi menyifatkan penggeseran itu sebagai perbezaan pendapat berhubung dasar kerajaan seperti projek jambatan Bangkok Singapura Malaysia dan penjualan syarikat motosikal milik Malaysia MB Agusta. Katanya dalam membela Pak Lah, Tuan pun tahu Pak Lah ada di Indonesia, dia pun tak ingat apa-apa. Mahathir cuba menjelaskan mengapa dia kecewa dengan janji yang dimungkiri Abdullah, tapi Khairi menamatkan perbualan mengenai isu itu dengan menyatakan mereka bersetuju untuk tidak bersetuju dalam perkara tertentu antara kedua-dua pemimpin berkenaan. Sikap pihak yang mengecam ibadah umrah dilakukan Perdana Menteri sehingga meninggalkan komen negatif di laman Instagram milik Datuk Seri Anwar Ibrahim berpunca daripada doktrin ekstrim yang ditanam pembangkang. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar berkata, akibat doktrin sedemikian, sebarang tindakan orang lain yang tidak sealiran dengan mereka semuanya dilihat tidak betul. Katanya, bagi saya ini bukan soal penyokong atau netizen, tapi ini adalah kesan daripada doktrin yang ditanam oleh pemimpin-pemimpin pembangkang. Ini termasuk para ulama dalam parti mereka yang menggunakan dalil-dalil agama, Al-Quran dan hadis Nabi untuk menghalalkan tindakan, menimbulkan pemikiran bermusuh dan membenci orang yang tidak sealiran dengan mereka. Akhirnya, apa sahaja yang dibuat oleh orang lain yang tidak bersama mereka semuanya salah. Mereka anggap semuanya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Beliau diminta mengulas mengenai komentar negatif seorang individu terhadap Anwar ketika tokoh pemimpin berusia 76 tahun itu sedang melakukan ibadah sa'i di Mekah. Netizen itu meninggalkan komen, "Depan Allah, kau masih nak angkuh lagi ke? Kau masih rasa kau manusia terhebat di bumi ke? Masih lagi nak acak-acak berlari macam kat bangunan parlimen? Na'udzubillah min zali Anwar." Teringat kisah Saidina Muawiyah di ambang kematian beliau. Anwar berlepas dari Riyadh ke Jeddah bagi menunaikan umrah bersama isterinya Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Tanah Suci Mekah. Beliau diiringi Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Anwar tiba di Riyadh tengah hari untuk menghadiri sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC kali ke-8 bagi membincangkan serangan dan kekejaman berterusan Israel terhadap Palestin. Pemimpin dan delegasi dari negara anggota OIC berkumpul pada sidang kemuncak itu yang dihoskan oleh Putera Mahkota Muhammad bin Salman dan juga Perdana Menteri Arab Saudi. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.